mengenai dengan dia tak sebut apa nama perkara pada hak dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah taala. Apa ni? Ini masalah nak ambil reti masalah sama ada perkara berlaku tak berlaku, geger tak geger, tak usah caralah untuk nak ambil reti kita. Dan kita reti jadi tak bosan. Ya ada bosan je kita tak reti. Jadi serabut pun kita tak reti juga. Ya dah kita reti dan tak ada bosan, tak ada serabut. Cumanya kalau kita reti tolong bosan ke orang yang tak reti ya. Jadi gitu pula. Supaya Nabi sampai dia bosan tak habis, hidup bosan ke umat. Dia hidup bosan ke umat dia. Tu dia deh. Tu dia lah masalah. Sampai tu kita duk selawat, duk minta Tuhan beri selamat ke dia. Allahumma salli wa sallim ya Allah, turunkan rahmat ke atas Nabi kita tu, dan wasallim, beri selamatlah ke Nabi kita. Gak orang buat musyrik, dak Nabi dok tak selamat di mana lagi boleh kita dak minta selamat. Dok tak selamat di mana lagi Nabi. Kita jawab kata, mu tak faham. Bukan tak selamat diri dia. Apa? Dia dok bosan kita ni. Supaya kita orang tua dok sakit, kawan tak ada bosan dah, kawan nak mati tak ada apa dah kawan tu. Dok bosan kan budak-budak ni lah. Alah anak nak jadi tahulah ada kita tak ada. Hak tu. Jadi bosan juga. Buat hati minta selamat ke Nabi. Bukan Nabi tak selamat ke dia tu, dak je dok bosan ke umat dia, takut punah. Ni sebab tu kita orang mengaji tahu banyak ke pada mu dok jadi orang tak ada dok bosan atas diri kita tu. Dok bosannya atas orang tak tahu ni lah, malah mana nak jadi. Tu dok bosan. Lalu itulah kita nak ambil pakat-pakat reti kerana Imam Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu anhu dia kata kan. Dia kata wan nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah seteru bagi barang hak dia jahil. Bukan dak jadi seteru dengan orang lah. Dia seteru dengan barang hak dia tak erti. Tu ya. Dia gitu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia dia jadi seteru barang hak dia tak tahu tu. Bila barang dia tak tahu dia jadi seteru, botelah temu ngapa Zaid tak tahu juga. Jadi seteru sama-sama tak tahu tu. Gitu. Bukan dia balah dua tu, Zaid yang Muhammad tak ada balah dengan hak dia tak tahu tu. Apa molek tak tahu duk Muhammad, balah dengan Muhammad. Duk di Zaid tak tahu juga, balah dengan Zaid. Benarnya balah betul tak tahu tu. Tapi dia hak tahu je tak apa. Ada masalahnya deh. Tak kala itulah kita nak berdatang mari sikit. Apa nama hak ulama tolong proses bagi kita dah deh. Dia tolong bahas cara bagi kita supaya kita orang belakang ni tolong ambil buat pengertian hak dia tolong bahas mari. Jadi satunya kita nak ambil apa ni hak Imam Sayuti rahimahullahu ta'ala, hak dia nakal daripada kitab Tahzibul Asma'i wal Lughah, hak Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia main ambil bubur dalam dia. Tu dia. Kalau hak dia mau ada kitab sendiri, kitab Tahzibul Asma'i wal Lughah, dalam kitab juzuk yang 3 hak dia. Buka tengok kita adalah insya-Allah jumpa. Ni kita ambil dari hak Sayuti mari. Dia tolong royak kita tengok. Imam Sayuti rahimahullah taala dia kata qala an-Nawawi, telah berkata oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni gamano orang diiktiraf oleh dunia dah lah, ahli fiqhnya, ahli hadisnya. Dah itulah bila nak syarah ke hadis selalulah qala an-Nawawi. Wari selalu dah. Hadis ni qala an-Nawawi, muraknya begini. Habis tu dah lapis tu kata agak orang tak kata apa dah. Nak balas lagi, balas dengan bagi kita tak tahu. Hanya semua tu dah. Imam Nawawi kata, di mana tu? Fi Tahzibil Asma'i wal Lughati. Di dalam kitab Tahzibil Asma' wal Lughat. Dia bercara ke nama-nama sahabat, nama orang tu, nama orang ni, dia bercara ke lurah bahasa. Maka dalam kitab tu, dia duduk dalam juzuk yang 3. Dia katanya, Al-bid'atu fi syar'i, bid'ah pada syarak, dari segi syarak undang-undang agama. Bila sebut al-bid'ah, apa dia?
ialah dia kata ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al bid'ah itu ialah menimbulkan barang. Ihdath pasal kita menimbulkan, memunculkan tu lurah bahasa baru. Bahasa kita laginya mengada-ngadakan, merekah-rekahkan. Boleh tu banyak bahasa kita dah. Mana dulunya tak ada, lepas tu kita merekah-rekahkan. Dulunya tak ada, lepas tu mengada-ngadakan. Kalau itu takrif dia ihdatsu ma lam yakun, mengadakan barang, menimbulkan barang yang tidak ada ia fi ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Rasulullah hidup hari itu benda ni tak timbul lagi. Masa Rasulullah ada hari itu benda ni tak timbul lagi. Lepas pada dia meninggal baru timbul benda ni. Timbul jadi menimbulkan oleh orang-orang tertentu. Maka diri menimbulkan bagi hak belum timbul itulah panggilkan bid'ah pada syaraknya. Imam Nawawi menyebut dalam kitab Tahzib dia. Kemudian wahia, lagi tak ada lagi dah. Dan iaitulah munqasimatun, terbahagilah ia ila hasanatin, kepada yang eloknya, yang baiknya, dan wa qabihatin, dan yang kejinya. Menimbul tu baik dua. Ada menimbul perkara yang baiknya, ada menimbul perkara yang kejinya. Dia bagi di baik dua dah. Maka di sinilah dia panggil al bid'atul hasanah satu dan al bid'atul qabihah. Kemudian waqala Syekh Izzuddin bin Abdus Salam fil Qawaid, dalam kitab dia nama Al-Qawaid, Ibnu Abdus Salam, dia kata orang ni lebih luas lagi nyepurwa dia. Hak Imam Nawawi ni kata dua. Hak Ibnu Abdus Salam nyepurwa ke dia nya siapa tangan mana? Al bid'atu munqasimatun ila wajibatin. Nyepurwa ke siapa ke wajib. Bid'ah yang wajibah yang panggil kok tu. Wa muharramatin, bid'ah muharramah, hak haram. Wa mandubatin, dan hak yang sunnah. Wa makruhatin, hak yang makruh, yang keji. Wa mubahatin, dan hak yang haram. Qala, berkata Ibnu Abdus Salam lagi. Dia kata Dia kata wat tariqu fi zalika, kita nak tahu kata bid'ah ni wajibah ke muharramah ke makruhah ke berapa, dia kata an na'ribal bid'ata, bahawa kita lentarkan, kita ambil benda-benda hak menimbul hak baru ada ni diletakkan, dibentarkan ala qawaidis syariati, di atas kaedah-kaedah syariat. Dibentar dengan takrif wajib masuk ke dasar dalam mana. Moga tak ada tiada. Takrif wajib, takrif haram, takrif makruh, takrif sunat, dah gitu kan. Takrif haram. Kita ambil benda hak baru berlaku ni dibentarkan dengan so mana-mana tu masuk dalam mana. Dia kata itu. Dia kata fa iza dakhalat fi qawaidil ijab, maka apabila termasuk ia perkara al bid'ah tadi dalam kaedah-kaedah ijab, fa hiya wajibatun, masuk dalam perkara tu wajibah. Au fi qawaidit tahrim, kalau dimasuk dalam benda-benda haram, fa huwa muharramatun. Awil nadbi, kalau masuk dalam benda sunat, fa mandubatun. Awil makruhi fa makruhatun. Awil mubahi fa mubahatun. Dia kata betul tengok gitu. Lepas tu wa zakara, kemudian Ibnu Abdus Salam menyebut likulli qismin min hadhil khamsati, dia sebut daripada tiap-tiap satu daripada lima itu amsilatan, dia sebut misal satu persatu. Ila an qala, hingga sampai pergi kepada katanya walil bid'il manduhat bati, dan setengah daripada misal bagi misal bid'ah yang mandubah amsilatun, beberapa misal. Minha, setengah daripadanya ihdatsur rubuti, mengadakan ribat. Kita jenis apa kata jenis pondok-pondok. Pondok-pondok, asrama. Itu dia. Dan wal madarisi, madrasah. Karena di masa Nabi tak ada berlaku madrasah. Dia kan guna masjid. Itu dia. Madrasah, katalah salah lagi dipanggil surah.
surau. Dia maksud dia panggil ihdas. Madaris. Dan wa kullu ihsanin, dan setiap ataupun kulli ihsan, makna ihdath menimbulkan setiap buat baik yang lam yu'had fil asril awwaliyah, tidak didapat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia panggil masuk dalam kata tu, masuk dalam bid'ah tu al-mandubah. Tu Izzuddin bin Abdus Salam dia bagi kat tu. Kemudian wa minha, dan setengah daripadanya juga at-tarawih. Tarawih. Semai tarawih bagaimana saya nama tu lah. Tu dia. Dia pergi segi bentai-bentai. Dan wal kalamu fi daqaiqit tasawuf, dan iaitu bercakap dalam ilmu tasawuf halus-halus tu, dicakap dalam bab martabak 7 gapo tah. Maqam syahadah, maqam fana, maqam apa tu, orang bercakap dalam segi ilmu tasawuf dalam-dalam halus-halus. Itu masuk di dalam kata benda tu dia panggil mandubah. Wa fil jadal, masuk dalam seperti ilmu cara munazarah, berbantah-bantah. Nak menimbul lagu mana, nak buat masalah lagu mana, itu dia panggil masuk dalam mandubah, dia kata. Wa minha, dan setengah daripada mandubah juga jam'ul mahafili, iaitu menghimpun ke buat haflah keramaian. Ini sini yang timbul masalah haflah maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haflah Isra Mi'raj. Itu tiba haflah. Buat haflah ni bahasa kita mengadakan keramaian hari yang bersejarah. Tu dia panggil buat haflah. Apa budak ada depan tahu buat haflah. Tapi haflah kita buat tu bahasa apa? Buat pantah, ambil perempuan gimnastik anggur ni atas tu panggil haflah juga. Tu masuk dalam mandubah weh. Ada kata poh tu dah. Ada kata poh tu. Biar ke dia hak tu kata nak menggalak budak-budak. Ya lagi senyap lagi hak tu. Ada apa nak menggalak budak-budak dah. Tu dia deh. Kok hak tu lah tu. Tu dia. Buat perarakan ni maka sebab bagai-bagai. Tak ada apa lah hak tu. Tu dah itu. Ya lah hak tu. Tu dia. Mari dia bergaduh hak berselawat ni, hak baca kisah. Haflah ni yang bergaduh sikit. Tu dia masalah. Ni. Tu dia panggil jam'ul mahafil. Maka masalah buat maulidin Nabi masalah haflah. Satu bagi haflah. Sabit tu Imam Sayuti dia buat takrif. Dia kata apa dia maulidin Nabi. Imam Sayuti dia letak takrif. Dia letak takrifnya iaitu dia kata apa dia maulidin Nabi. Imam Sayuti kata anna asla yatawal jawabu indi anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nasi, berhimpun manusia, wa qira'atu ma tayassara minal Quran, berhimpun di samping membaca sedikit daripada Quran, Fatihah ke qul huwallah ke tu dia, dan ayat-ayat wa ila hukum ke ayat kursi dan sebagainya, puak Quran dicampur pula dengan zikir-zikir tahlil la ilaha illallah dan sebagainya. Wa riwayatul akhbaril waridah, dan membaca riwayat, riwayatkan sejarah mengenai dengan al-waridah yang datang fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada tarikh mulanya Nabi, riwayatkan wa ba'du, lepas pada ni kata Sayyid Ja'far, aku nak riwayat tentang apa ni, fa aqulu, aku nak riwayat tentang hak nu, hak kata fa'azim bihi min 'iqdin ta'allaqat kawakibuhud durriyah, amboi besarnya, berapa nak lebih besar daripada tali leher jadi cucuk permata-permata. Iqdin, tali kalung, tali leher perempuan jadi cucuk dengan permata-permata, kawakibuhud durriyah, sebagai bintang yang bersinaran di langitnya. Wa kaifa la ambo, tak besar gano ga. Was sayyidul akramu,
sallallahu alaihi wasallam wa sallama wasitatuhul muntaqa, sedangkan nabi kita dak cotek di tengah mata hak lebih sekali, tak lebih kan no, mata lain tu pun lebih pas dia dak cotek di tengah tu pada cuba bila mari Muhammad bin Abdullah tu bila nak kata wa ba'du lepas dah aku nak bila fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa ismuhu Syaibah, betul dak ya amrin nabi minal mabda. Muhammad anak Abdullah anak Muttalib bila siapa naik padanya pada Ma'ad bin Adnan wa Adnan bila raibin, sekat Adnan tak ada syak dah orang bila nasab Nabi sah. Ada pun Adnan bin siapa betul tu orang panggil duk syubhat dah. Bila syubhat tu kita senyap sekat tu baiklah, tapi walau bagaimanapun warafuhu ilal khalil, Nabi titih dia nyesuk pak Nabi Ibrahim ila zabih Ismail nisbatuhu wa muntamah, perkesudahannya naik tali ke Nabi Ismail siapa pada Khalil Ibrahim. Dak ayat muga tu tak boleh follow, ada Allah kan. Alah mana muga follow bukan dia orang baca, bukan follow dia orang buat holok. Alih sungguh kelik saja. Tu bermujur dia menyambut kan tak berita kelik saja ngaku tekak gitulah. Tak boleh kau satu. Nah, sebab itulah. Jadi walaupun kita tak reti nak terjemah seko pun secara ijma' kita reti tak? Reti kata ni duk baca kisah, duk baca riwayat, ialah duk riwayat tirih pernah. Duk riwayat keturunan titih Nabi dia panggil. Titih Nabi tu duk riwayat. Tak boleh follow tak arah. Duk riwayat titih Nabi tu. Tu dia. Nah. Lepas pada tu sambunglah sambung apakah berdoa sikit atirillahumma qabrahul karim. Apa dia weh? Hei Tuhan kalau minyak atar ke atas kuburnya bi'arfin syaziyin, dengan bauan yang serupa. Allah gapo bauan serupa min salatin wa taslim, daripada selawat dan salam diserupa dengan air baung tuailah, air baung tuah lah ketak kubur. Yang ni turunkanlah selawat salam serupa dengan air baung digetak kan. Lepas tu betul lah orang Hawa mula tu timbul dengan air baung kata semati dan molek baung pun sedap. Tu dia Allah amal yang semacam ni seronoknya kata orang sana. Sebab itulah kita buat apa pun nak buat dengan tahu baru tak mudah dia terkejut. Kita buat dengan tahu baru dia beligo molek, baru dia bergapo molek. Ni setengah-setengah kita buat dengan cara laru yang tak tahu ke mana. Buat hubat dia nak lari sangat. Aku nak buat besar tahu ni gapo dia tak tahulah. Ini tak boleh main apa tu. Buat hubat nak lari sangat aku nak buat besar lagi. Gapo dia? Besar nak tujuan bergapo? Kita nak kadar kemampuan. Kerana amalan sunat, cuba kita tengok pada bab cara kau sedekah. Nak boleh sunat sedekah kena mafadhulah, bagi hak lebih daripada nafkah ya wajib. Ala qadar je kita buat. Apa nak buat besar? Apa maksud ida? Ini yang panggil timbul nafsu di atas nafsu. Nafsu di atas nafsu. Sebab inilah kita takut wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu. Setiap mereka yang beramal dengan tak ada ilmu takut nak jadi amaluhu mardudatun. Kalau buat pun dengan nafsu punya pasal. Sebab tu kita nak yang buat apa-apa ni kena pulai pada innamal a'malu binniyat. Kita reti apa makna maulidin Nabi dan apa tujuan kita buat dan sekadar mana kita perlu dan mampu kita buat. Sekadar tu. Lepas tu sama ada nama nak kata gana buat gana, tak apa kita ada alasan. Bila kita tak ada lagu tu, bila kata gapo kita mari nak marah, nak tahu lah ke mana, nak buat besar lagi. Gapo dia tak tahu nak jadi. Ikut sekali ni. Ini masalah. Bagus juga. Hikmat Tuhan dak menggerak nak kita reti dalam hak kita dak buat mari. Tu dia. Baguslah. Kalau itu dia maulidin Nabi, iaitu ibarat daripada ijtima'un nas, berhimpun manusia panggil apa kedua, pakat mari lah kau dah tu. Ada 20 orang lebih kurang. Lepas tu membaca sedikit daripada Quran dan riwayat akhbar, baca riwayat kisah. Dan wama waqa'a fi maulidihi, dan baca pula barang hak kejadian masa beranak Nabi, dia belum sikit pada beranak gapo pelik-pelik ia berlaku sampai dia sebut nak Aminah tu dekat anak beranak mimpi ke dia. Tak gitu ke? Apa nama hak jawab kata wasami dulu sikit pada tu apa dia? Apa dah? Wa utiyat ummaha. Wa utiyat ummuhu
fil manami. Itu dia. Wa utiyat ummuhu, dan didatangkan sama ibunya, bondonya Nabi Aminah fil manam, dalam dia duduk tidur ini, dalam mimpi dia. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha, dikatakan dalam mimpi, bunyi dia dalam mimpi. Faqila laha innaki, sesungguhnya engkau. Sebab tu kalau dalam berzaji innaka dia kena baik Q jadi innaki, kerana khitab tuju pada Aminah. Faqila innaki qad hamalti. Kalau hamalta tak betul, kena hamalti. Sungguhnya engkau, hei Aminah, sungguhnya engkau telah mengandungkan. Ya, qad hamalti bi sayyidil alamin. Engkau duk kandung dalam perut engkau tu apa dia tu? Pengulu bagi rasul-rasul. Oleh itu wasammihi, meletak nama dia tu. Wasammihi, apa dia? Wasammihi iza wada'tihi dah. Hendak akan letaklah nama dia tu. Bila kau beranak esok-esok, meletak nama dia tu Muhammadan. Tak nama Muhammad. Masa tu tak ada lagi dalam masyarakat Mekah orang hak nama Muhammad. Tak ada. Itu dia. Meletak nama Muhammad sebab apa? Li'annahu, kerana anak muda kandung esok ni, esok akan beranak ni, maknanya satuhmadu 'uqbah, lagi dipuji hujung jatuh tu anakmu ni. Kita baca lah deh. Wasammihi iza wada'tihi. Kita pun baca tu sampai pada Muhammadan li'annahu satuhmadu 'uqbah. Lepas tu berdoa pula. Atirillahumma qabrahul karim. Ada tengah qabrahus syarif. Tak apalah, karim syarif makna sama, melia-melia belaka. Tuaikanlah minyak atas Tuhan kat atas kubur Nabi ni daripada bawang yang serbak, iaitulah selawat dan salam. Tu dia deh. Apa tu bersyair mari nasabun tahsibul ula bihulahu. Allah sedap kalau kita reti. Tak reti tu pun sedap dah, kena baca rengek yang malas je. Tak itu ya. Sedap dah siapa ke orang juru dapur siap ulang nak angin. Tu dia. Cuba tak baca orang tu. Doa-doa klik. Tak ada awak mulut ni kata. Allah. Kalau ada pelawak lebih-lebih lagi lagu, banyak lagu tu ya Allah. Angin malas. Tak makan tak apa ke juru dapur. Tu dia nah. Lepas pada nasi, ada pula dah manis-manis dia. Kau dulu ada lagi ni, gelok-gelok ni. Tu dia. Maka dipanggil lagi mana? Maksudnya Maulidil Nabi lah kau tu. Dia kata lagi. Lepas pada baca-baca kisah, summa yumaddu, kemudian diangkatlah lahum simatun, akaklah makannya ya ala qada yakuluna, pakat-pakat makan sudah juga wayan sarifuna min ghairi ziyadatin ala zalik. Lepas pada tu sudah klik, tak ada gapo lebih pada tu, tak ada kata nyari ke joget ke gapo, tak ada lah. Tu min ghairi ziyadah, daripada tak ada dah lebih-lebih pada tu. Hak ni kata dia kalau lagu tu minal bid'il hasanati, inilah maksud daripada bid'ah yang bagus, allati yusabu 'alaiha, yang diberi pahala atasnya akan sahibuha, orang yang membuat lagu tu diberi pahala ke dia. Sebab apa tu? Lima fihi, kerana barang yang ada pada perbuatan itu min ta'zimi, daripada membesarkan qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izharil farahi wal istibsyari, dan pula ada orang panggil masalah menzahirkan kesukaan dan keseronokan. Tu dia deh. Habis. Tu Imam Nawawi mari takrif kata Umar Izzuddin, dan Imam Suyuti mentakrifkan buat Maulidin Nabi. Kemudian kita baca lagi sikit lagi. Warawal Baihaqi, telah meriwayat oleh Al-Baihaqi. Al-Baihaqi ada meriwayat bi isnadihi, dengan isnad sanadnya dia kata haddatsana dia ayat gitulah, dengan cara ada sanad dia. Di siapa ke mana? Fi manaqib Syafi'i, dia riwayat dalam kitab manaqib bagi Syafi'i, kitab cara keagungan Imam Syafi'i. Kitab cara keagungan Imam Syafi'i dikarang oleh Al-Baihaqi, maka dia ayat haddatsana siapa ke Imam Syafi'i. Bagaimana lagi kitab tu? Dia kata anis Syafi'i qala, ni Imam Baihaqi riwayat kata Imam Syafi'i rahimahullah taala ada kata al-muhdatsatu minal umuri darba. Itu dia. Imam Syafi'i kata al-muhdatsatu minal umur darba. Hak Nabi kata iyyakum wa muhdatsatil umur. Mu kena takut dan mu kena takutlah barang di mengada-ngadakan. Maka Imam Syafi'i kata perkara yang di mengada-ngadakan itu darban, ada dua bagai, dua macam, dua bahasa. Mana dia? Ahaduhuma, satunya
ma uhditha barang yang mengadakan mimma yukhalifu kitaban daripada perbuatan hak menyalahi Quran, au sunnatan menyalahi hadis, au asaran menyalahikan asar, kata-kata orang salah berapa kata-kata orang sahabat, menyalahi, au ijma'an ataupun menyalahi ijma' puak-puak mujtahidin, ijma' sahabat-sahabat. Barang hak bercanggah dengan hak tu mengadakan bercanggah dengan perkara tersebut, fa hadhil bid'atu ad-dhalalah, maka ini adalah bid'ah yang sesat. Hak kata kullu bid'atin dhalalah dah. Hak kata iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah dah. Tu macam yang tak situ. So lagi wasani yang kedua, muhdatsatil umur juga, ma udisa barang yang mengadakan minal khairi, perkara daripada kebaikan, la khilafa fihi tidak menyalahi padanya liwahidin min hadza, dengan Quran tak ada bercanggah, dengan hadis tak ada bercanggah, dengan asar tak ada bercanggah, dengan ijma' tak ada bercanggah, benda baik tapi berlaku belum lepas pada Nabi tak ada dah. Masa Nabi ada tak ada timbul lagi. Benarnya baik. Hadhihi wa hadhihi dia panggil muhdatsatun ghairu mazmumah. Ini dia panggil muhdatsah di perkara yang mengadakan hak tidak dicela pada syarak. Wa qad qala Umar, ini macam ini kata lagi. Sedangkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri ada mengatakan fi qiyam syahri Ramadan, dia kata ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Yakni annaha kanaknya bahawasanya bid'ah tu panggil muhdatsatul lam takun. Benda jadi mengada hak tidak ada di zaman Nabi saat itu. Habis. Ini orang panggil siapa dia ni? Wa iza kanat falaysa fiha raddun lima madha. Dan apabila adalah begitu, maka tidak ada pada bid'ah ini orang panggil menolak kepada hak telah lalu. Yakni perkara al-bid'ah ada dua bahasa. Tuhan Syafi'i dia dua tu ya. Al-bid'ah ada dua. Perkara yang mengadakan hak tidak bercanggah daripada perkara baik, orang panggil bid'ah ghairu mazmumah, tidak dicela pada syarak. Tuhan kata Imam Syafi'i. Kemudian tak kala tabis selesai mari situ. Bila dah situ, kita pulang balik pada masalah hak dak buat lagu saat ni. Apa dia buat maulud saat ni? Takrif dia saat ni. Berhitung dengan secara baca Quran tu bercanggah ke tak dengan Quran dan hadis. So kita kira. Lepas tu baca riwayat kisah-kisah gitu. Bercanggah ke tak? Kita kena kira. Berselawat. Bercanggah ke tak? Dia kena kira gitu. Tu dia. Kalau gitu, bila kita kira afrad satu, semua tu tak ada bercanggah dengan Quran dan hadis. Kita tanya selawat tak ada bercanggah. Baca riwayat tak ada bercanggah, kerana nak bacakan hadis mengenai dengan riwayat hidup Nabi ke panggil. Tengok supaya kata dari riwayat tak, wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqa yuhibbuhu Allah taala wa yardah. Maka hak ni hak Tuhan berjanji buat. Dalam hadis ada Nabi kata inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Tu apa hadisnya? Hak berjanji kata wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqan yuhibbuhu Allah taala wa yarda. Ada maknanya hak dah baca ni hak daripada makna isi kandungan hadis mari. Supaya dalam syair kata tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abi wa ummi. Nabi kata aku mengeluarkan daripada kebaikan, bukan aku dikeluar daripada sifat jahiliyah. Adalah apa hadis lagu tu? Nanti dia kata mana dak baca tu apa makna daripada hadis-hadis yang berlaku. Hati pengen baca riwayat. Hak tu tak ada canggah Quran hadis. Lepas pada tu baca apa nama? Dan akak jamu yang makan. Tak ada bercanggah masalah dia apa? Berjamu. Hati orang panggil bila kita satu kita kira mari, orang panggil benda ni tidak bercanggah. Mana ada pada asalnya. Hengahnya orang tak panggil maulud kalau tak beri pun buat lagu tu. Kalau berjamu saja pelik. Masyarakat kita tak panggil buat maulud. Tak gitu kan? Ni dia penama panggil buat maulud, beri pun baca penama ni baca berjanji selawat baru panggil buat maulud. Kalau tak baca tu tak panggil buat maulud. Artinya ramuan hak tu semua tu lah baru panggil maulud. Hatu orang panggil benda baru berlaku. Bahkan Allah hanya buat berjanji ni orang ke dia jawab. Nak gitu ya? Yang dia tak alat tu boleh kita faham bahawa supaya kita kata lah ni makan ni kot kedai kita orang tua-tua hok dok kampung tak pandai nak sebut.
Nak ke gapo tuai kedai tanya. Kita nak oyak tak mana nama pelik-pelik. Kena kita tengok diri tu, gapo panggil aku tak tahu tu. Gato so dia oyak gitu, tunjuk lah cumi. Kalau tak tunjuk gitu maka tak nak oyak. Orang dengar tak kena akan mari. Payah-payah nah. Ha macam gitu ah. Nak oyak atau pelik. Tapi kalau orang tahu lebih kurang, dia boleh oyak. Ha nak akan apa? Tom yang so. Lepas tu Pakana Flakim. Ha tu dia. Ha jadi benda-benda lagu ni bolehlah kita kata benda ni tak ada zaman orang tua itu. Nak panggil pun tak pandai kita orang tua mai masuk kedai. Tom yang enggak baru kita zaman kita muda ni tak ada biasa dengar lagi perlu tom yang. Hak dak biasa singgih. Rebuh pedah dia kata. Lah ni tom yang gapo dia tom yang? Gi sekali lah ni ibu. Pak kita orang bahasa perhati ni kita nak tengok ni bubuh gapo dia. Cebok tengok. Udang berapa 3 ekor. Gak udang ada yang mereka tua lagi. Tom yang tak ada tom yang zaman dulu. Ni pos-pos tu selawat ada, baca kisah ada, jamu ada, tak ada cangah, syarat tak ada cangah. Ramu-ramu tu lah panggil wak molohan ni tak ada ni zaman wak lagu ni. Habis itulah Sayyid Ahmad Alawi dia kata kalau panggil bid'ah bi'tibari ijtima', tapi kalau tibanya afra' tak panggil bid'ah. Arti buat maulidin Nabi yang tak lebih pokok ayat sana, orang panggil bid'ah boleh dari segi lughawiyah, pada syarat tak panggil bid'ah. Kalau nak panggil juga bid'ah ghairu mazmumah kerana tidak menyalahi dengan sunnatan wa kitaban. Tu pi faham masalah kita pas nak buat tu saya buat tu suku pasal. Nak buat tu saya buat tu suku pasal, mi faham masalah. Reti dia masalah apa nak buat dak tak boleh buat ni. Tak ada buat ni. Tak buat. Tapi nak ayat kata tu dia bendonya. Tu dia bendo. Nak reti masalah. Faham tak? Jadi makna tom yang boleh panggil bid'ah. Kalau panggil dari 5 perut tak boleh kata bid'ah kerana ada. Tu dia masalah. Tu dia udah ada, serah ada. Tu dia tiga masa ada berlaku zaman dulu. Tapi ramu buat lagu tu panggil tumya, tu bid'ah boleh panggil. Boleh panggil. Pakana pelakir ikan masin zaman dulu ada sama-sama tapi ni hiri-hiri capur dengan lobak tu pakana pelakir. Ikan masin tak ada apa-apa. Iam selak tu buat tu berlaku. Buat wasimu batal buat tu. Tak ada bid'ah pun. Tu dia. Tak gitu kan. Turut gilah kedai kita tanya berapa puluh nama tahu habis kedai. Ya habis tu bid'ah belaka tu. Bid'ah dari segi ramuan, dari segi sesa tak ada bid'ah kerana ada belaka buat timu batal buat tu. Tak gitu kan? Pak pik. Tak itu jolok bila ya. Tu dia lah. Lagu tu lah nak royak kho-khonya lagu tu lah. Tak reti lagi tu demo dah lah. Kita tu juga royak ya weh. Habis masalah jadi. Hari ni maknanya sekat tu lah dulu insya-Allah kita baca semula kalau tanya video. Masalah ni Allah. Jangan siapa datang pada hadis. Nanti kalau insya-Allah kita baca semula bolehlah. Hadis datang mari riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya datang seseorang belajar satu masalah sama ada beramal atau tidaknya boleh faham satu masalah lebih baik daripada semaya sunat 100 rakaat. Allah. Siapa belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat. Allah. Gak kita orang malah kena atas nakak. Tak itu ke weh? 1000 rakaat siapa cakap? Lebih belajar satu bab lagi. Allah. Itu dia lah. Datang pada hadis lagi tu nanti insya-Allah kita baca semula benda-benda hak targhib gitu. Tu deh. Jadi masalahnya kita semasa kita duk hidup ni kita adalah barang-barang hak maksiat gitu deh. Benda-benda hak maksiat kita nak misal gapo kita misal kata kita ni tuk jaga dikir ke sebagai masalah dah. Itu misal tu buat lolok. Lepas tu hala ada lah alat-alat tu kita kata deh. Kalau kata lah ni moden sikit lagi ada dengan alat muzik ada juga lekat gitar tak gitar. Tu dia misalnya deh. Lepas pada tu kitanya mati. Lepas pada kita mati benda tu dapatlah kepada anak buah kita panggil ke waris-waris masalah deh.
Jadi nak tahunya demo dak ambil main benda lagu tu adakah dosa kesalahan tu orang panggil siapa kepada kita. Tu soal jadi bosan. Hak ni kita kena pulai balik dah lah kepada di antara satu ayat yang kita selalu dengar. Sebab duk pasal hak Syekh Mutawalli duk baca tu dia ada sebut di antara satu ayat. Lepas tu dia perhatilah betul dia kata am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ada mudah pasal tu lah. Belum pada saat ni tu dah pasal dah. Ada satu ayat tu. Kemudian kita ambil sikit sudahlah. Iaitu betul kata alla taziru waziratun wizra ukhra, bahawasanya la taziru waziratun, tidaklah menanggung oleh orang yang berdosa. Kita masa kita hidup kita melaku suatu kesalahan maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berdosa tu dosa kita. Kitalah yang menanggungnya. Kemudian bila kita menanggung tu dosa hak kita kerja. Tuhan kata tidak menanggung orang yang berdosa wizra ukhra, akan dosa orang lain. Dah tu buat sementara. Mana kita yang memikul dosa kita, demo memikul dosa demo. Bolehkah dosa demo kita nak pikul ataupun dosa kita orang lain nak pikul? Jawabnya tidak. Bahkan tak ada orang nak pikul dosa. Tak apalah begitu. Sudah selesai ayat tu. Kemudian jadi hak dalam ayat tu kata orang lain, dosa orang lain tak memikul. Ya betul. Kemudian ada pula datang pada hadis-hadis. Man sanna sunnatan hasanatan, ini dia ayat. Fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha sampai akhir. Patut ada di hujung pula wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Kita ambil sekirat sudah. Artinya dan siapa-siapa menimbulkan, melakukan, ada orang panggil sanna itu mana? Mengadakan. Ataupun tak mengada, orang lain mengada, dia mengerjakan. Itu baik dua situ dah. Terbenarnya orang lain tak ada mengada, dialah pandai mereka-reka ada. Atau orang dulu sikit pada dia mereka, dia tu dak buat turut bagaimana hak dia mau. Lepas pada tu dia tambah sikit lagi panggil sabak daripada dia. Hak inilah Nabi kata kana alaihi wizruha, nascaya dosalah kesalahan atasnya itu wizruha, dosanya dosa sunnatan sayyi'ah. Siapa menimbulkan sunnah ya jahat. Maksud sunnah ni mana? Jalanan ya jahat. Menimbulkan maksiat lah. Nabi kata dosa tak atasnya, dan wa wizru man amila biha, dosa orang lain hak kerja tapi sabab dia tinggal benda ni. Tak atas dia kata. Tengok di hadis tu belawai ke tak dengan ayat kata orang lain tidak memikul dosa orang lain. Tak ada belawai. Dosa orang lain kerja dari orang lain. Dosa kita kerja dari kita. Kalau kita misal kata alat saat ni dah. Kita panam mereka, kita buat ataupun kita beli mari. Tu dia kita dak main dak buat begitu. Mana kalau kita mati, mana masa kita tak ada, kita lah kerja. Tu dosa kita. Bila kita pak mati, orang lain ambil main begitu. Orang punya dosa orang lain dia pikul, bukan kita pikul. Mana hak lagi ya? Sebab boleh dia main tu kerana kita tinggal bagian ni. Dia panggil sebab daripada kita boleh dia melakukan benda tu. Maka salah kita betul kita tinggal sebab. Gitu dah. Ni tempat berat ni. Ni hak tempat berat sikit. Sebab itulah. Baik. Kalau itu nak buat lagu mana? Kita buat lolak dah, kalau tak mati lagi sepupu kita tak ada ni, tak misal tu. Mana buat lagu mana ni? Kita pesan. Aku tu lah nak buat lah hari tu aku tu bulan. Apa betul lah kita tarak nak buat apa dah, sakit dah kita ni. Kita pesan. Dengar semua ni.
Hak mana hak tu semua tak aku tak redha, aku tak benar tu, dia mau kena kambuh, dia mau kena katok, kena kok mana-mana pun. Nak jual je jual tak sah alat permainan. Hai dah tu. Jual beli tak sah alat permainan kerana tidak ada manfaat syar'iyyah. Bukan dibahas pada bab jual beli dia panggil mabek, benda nak sah jual beli syaratnya lain daripada permainan. Kalau benda permainan tak sah jual kerana syarat nak jaga, takut jual permainan jawab main gatik pula. Lalu tu tak sah jual beli. Malaikat kamar dia pada ubahkan kelakuan permainan. Supaya kalau gong kita nak jual dengan gong gitu dia tak boleh lah. Salih tanya berita ni muat palu pula. Malaikat kita katak dia kepek tu kerana terpakat temaga tu. Lewat muka lain. Temaga boleh orang kan kita katak ke. Kuih kepek jual tak apa. Jual yang keadaan agama tak boleh pakai rupa mana ni. Itu masalah deh. Kalau itu kita pesan, aku tak benar kalau aku mati bini kerana dia tak arak dah, dia dah sakit dah ni. Bini ni. Lepas tu dia mau tak dengar juga dia mati. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dia, mudah-mudahan begitu kan dia pesan cukup pesan dia mau tak heran. Mana bukan sahabat daripada dia. Tapi kalau dia duk hanalan begini, rupanya dia ada kuasa lagi ni deh. Hanya kena mengamuk lah. Hak dia bukan hak demo. Dia nak katak, dia nak godang, dia nak kamu, nak berapa ikut dia lah. Lepas tu dia buat apa demo dia nak pindah semula. Tu demo bukan dia. Dia habis dah cerita. Dia tak ada kerja dah. Sahabat dia pun tak ada. Ni hak demo baru semula pula. Tu lah ya lah. Tak sewa jadi kita mati ada sahabat demo duk panjang-panjang. Tu. Kamu yang gali. Tak gitu kan? Kamu yang gali. Tu dia. Kamu lah mak dak saya. Allah akbar. Ingat ni ingat. Jadi orang tinggal sedekah jariah. Itu kan. Kita tinggal muka tu hak jariah. Allah. Itu dia. Ini semua ni orang panggil bercakap mengikut unek-unek janjian Tuhan. Kita jangan cakap dalam masalah keampunan Tuhan tu suku. Lain pada dosa kufur, dosa syirik, hak tu orang panggil tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Hak tu pegangnya i'tikad kena duduk situ. Dosa kufur juga Allah Taala tak ampun. Dosa lain pada kufur maknanya di bawah kehendak Allah. Allah ampun lepaslah orang tu dengan sebab-sebab amalan kebajikan ataupun sebab-sebab orang lain dok tolong berdoa ke dia deh. Mudah-mudahan Allah Taala tu ampun. Kenapa? Karena Tuhan kata wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tapi walaupun begitu dah kita dah ada orang lagi, sudah harap hak orang lah, orang kita dah ada. Kita ganyanglah dulu belum ada nak mati ni. Tak gitu. Tu sebolehnya. Lepas pada tu dia mau menimbuh tu hak dia mau buat semula dia panggil. Dia mau letak tidak semula tu. Tu dia lah. Habis. Sampai tu setengah-setengah tak ada mikir banyak dah. Kau ambil kapok dah itu kan. Tu setengah orang. Allah. Kita nak tengok surat dulu sikit Surat ni dia mau tulis apa. Masalah semaya tidak baca bismillah. Gitu. Masalah semaya tidak baca bismillah di Jawi ini. Kan nak kait di Jawi, kalau lain pada Jawi tak apa kalau gimana. Kita tengok dulu surat dia. Dia kata masalah semaya tidak baca bismillah di Jawi ini. Sah ko kita ikut berkali. Dia tulis lagu ni. Biarlah kita pitah-pitah. Sah ko kita ikut, sah kita ikut ko ataupun tidak. Jika luar Masjidil Haram, sah kita ikut ataupun tidak sepatutlah. Ni jadi pernah kena panjang sikit dalam kecek dia. Tak ada nak berhenti. Jadi asal masalahnya rukun semaya katalah kita ambil mari dalam bilangnya hak apa nama ni, hak kebanyakan hak masyhur dalam mazhab Syafi'inya rukun semaya berapa belah dia kata? 3 belah. Tak gitu kan? Maka dalam 3 belah ni kita jemput satu setengah daripada rukun semaya ialah membaca Fatihah. Dia ada humi masalahnya.
Lepas pada tu, jadi rukun semaya kena membaca Fatihah. Kita ingat kepada makna rukun. Apa dia rukun? Maknanya alat juzuk yang nak jadikan sesuatu perkara, kena susun dia, kena hipung dia baru jadi. Maknanya 13 saat ni kena ada belaka 13 tu. Kalau tak ada satu je, tak jadi. Kecuali di makam darurah sahih lagi tu. Kalau gitu setengah pada juzuk semayanya baca Fatihah. Bermakna bagi orang yang tak baca Fatihah, mana orang gugur satu juzuk. Bila gugur juzuk, mana tak cukup. Tak cukup, tak jadi semaya. Dia panggil tak sah semaya. Tu biasa masalah. Bila dah pergi kepada Fatihah, Fatihah ni semua berapa ayat weh? 7 ayat. Dah itu kan? Sebab itulah dia panggil dinamakan juga surah Fatihah ni dinamakan dengan surah As-Sab'il Mathani. Surah Fatihah tu orang masyhur semua. Ada satu lagi panggil surah As-Sab'il Mathani. 7 ayat yang berulang-ulang yang acak benar baca Fatihah. Minta awak arwah ke Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mulai hak tu lah. Bismillah, mulai hak tu lah. Sebab tu dipanggilkan As-Sab'il Mathani. Kalau itu 7 ayat. 7 ayat tu ittifaq ke khilaf? Tak ada khilaf dah. Tak ada khilaf. Ittifaq. Ittifaq saat ni kecil lagi. Kita pernah hak besar. Ittifaq nak siapa tengok ijma' ke mana? Ya kalau ittifaq ni ya umum. Bila kata ijma', tu puak hak dia puak ulama mujtahid sebulak suara. Kalau puak ulama mujtahid tak sebulak suara, tapi orang dalam mazhab tu sebulak suara, dipanggil ittifaq. Masalah kita kata dalam Imam Syafi'i, puaknya puak ashab dia ni sepakat sekata belaka. Dia panggil ittifaq puak Asy-Syafi'iyah walaupun khilaf dengan mazhab lain. Tapi bilanya puak peringkat ulama mujtahid ni sepakat sekata, dia panggil ijma'. Kalau itu masalah Fatihah 7 ayat ni ijma' bukan khilaf. Ijma', tak ada khilaf. Bila ijma' sudah dah, Fatihah ni rukun semaya. Kemudian bila dah begitu 7 ayat. Mana 7 ayat? Situ tempat jadi sikit dia. Tentang bila ayat tu menjadi khilaf ulama. Pasal 7 tu tak ada khilaf, tapi bila tu tempat khilaf. Kita berlaku satu kaum dia bila ambil di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So Ar-Rahmanir Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Cukup. Mana juzuk semaya tu baca Fatihah. Alhamdulillah sampai waladdallin cukup baca Fatihah. Ada pun bismillah. Bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah. Bukan satu ayat daripada Fatihah. Hanya satu ayat daripada Quran. Bismillah ni satu ayat daripada Quran tu ijma'. Bukan daripada satu ayat daripada Fatihah. Hak tu khilaf. Hak bila lagu saat ni bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah. Mana baca Fatihah cukup. Sebagaimana mazhab lain pada Syafi'i. Faham molek tu. Ni ayat dia humi sikit dia. Lepas pada tu ada pun Syafi'i dan mereka yang semua fakat dengannya, dia bilang dah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia kira satu ayat je bilang. Bila satu ayat mana ni? Mana 7-nya? Bismillahirrahmanirrahim satu daripadanya. Bermakna sebut kata baca Fatihah kena baca bismillah moga satu ayat. Ni pasal je humbi khilaf dia dekat situ. Bila kita faham dia selisih situ. Bila dia selisih situ, dah dalam Syafi'i kata baca Fatihah ni rukun semaya. Dah itu mesti kena baca bismillah. Faham tak dah? Artinya kalau orang tak baca bismillah, apa hukum? Hukumnya tak cukup Fatihah. Bila tak cukup ayat Fatihah, tak sah lagi ke semaya. Dia pergi kono. Sebab ni lah diitizan mazhab Syafi'inya tak sah bagi mereka yang tak baca Fatihah atau tak baca satu ayat daripada Fatihah. Masalah. Bila habis juga kita faham dah situ, timbul masalah dia matanya, sah ke tak kita ikut kepada orang tak baca bismillah. Baru dia pergi ke situ. Kamai jauhnya dia nak tangga tu. Dia mau jawab diri dah lah.
Dia kita nak sah mengikut pada imam, orang hak zan kata semaya dia sah. Kita akan jadi makmum, kita zan kata semaya dia sah, sahlah kita ikut. Bila kita zan dia semaya tak sah kita ikut. Kata dia tak baca bismillah, zan kita sah dah. Kalau kena khayat kita baca tak baca bismillah, sah dah. Dah. Dia tak baca, tak sah apa tu? Bila tak sah kita ikut tak sah. Tu dia masalah. Ni masalah bab khilafiyah. Kalau gitu, kalau dia mau jadi imam, lepas dia mau tak saya baca bismillah, jadi marah kawan lah. Kawan tak ikut jadi marah kawan kerana bab zan ni mana? Sebenarnya tak sah pada zan kita. Supaya kata demo tu bersetuh lelaki dengan perempuan naik kita jadi imam. Kita dah tengok tak ada ambil semaya. Zan kita tak sah kerana semaya tak ada air wudu. Tu tak boleh ikut. Di sini dia ijtihad dia sah, tapi pada zan kita tak sah tak boleh ikut. Gitu lah. Bukan tak sah dia tu dah, pada zan kita tak sah tak boleh ikut dia. Kalau dia mau nak bagi kita tu mengikut, jangan buat beragam. Itu dia. Tidak beragam lah. Habis masalah situ. Kemudian pula timbul satu undang-undang, bila kita nak jadi imam kita kena ra'i makmum di belakang. Terutama kita jadi imam di tempat tengah dia orang tak tahu lah ke mana lalu lintas dak semaya ada tempat kita. Ni kau sangat kita menomra'ikan segala makmum. Kerana berapa macam ada belakang kita. Bermaknanya bila dah begitu, kalau kita katalah kita mazhab lain pun wak lolok. Kita tu mazhab lain pun mazhab bahasa sah tak baca bismillah. Sekalipun disunatkan kita baca bismillah. Suka-suka nak mera'i orang makmum di belakang. Kena faham kau ni. Tu dia. Dah kita panas ngerti kena faham. Ada apa bab masyarakat pula sah lagi. Bab masyarakat sah lagi dalam hukum syarak dia ada mera'i bukan? Mera'i. Hak ni tak wajib mera'i mazhab ni. Tengok supaya beri salam. Hanafi tak ada wajib beri salam. Sunat ya. Itu Hanafi dua-dua tu. Syafi'i keluar semaya dengan salam pertama. Hanbali keluar salam dengan salam yang kedua baru keluar daripada semaya. Lalu tu mazhab Syafi'i kata sunat beri salam yang kedua. No, kerana Hanbali kata tak keluar lagi daripada semaya melainkan yang kedua. Sebab tu kita nak bangun tambah pun kena selesai salam yang kedua dulu. Ta'min assalamualaikum warahmatullahi, jangan bangun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua baru kita Allah. Jadi kalau kita Allah dulu bermaknanya atas mazhab Hanbali tak sudah lagi ta'min apa dak bangun dah. Sebab tu sunat kita menanti kama dia pada salam yang kedua. Tak ada. Hanya kepada masyarakat. Apa kalau kita pergi buat sos gitu, demo tak sudah lagi. Ni tak boleh. Tu masalah kena berhenti. Tempat masyarakat aja ada cukup dah lepekah. Bukan suku dak masyarakat. Suku siap dah lepekah. Kalau kita pandai kira kat. Gitu dah. Kata masalah ni, apakah hukum kita tak ikut orang tak baca bismillah bagi orang hak yang mengatakan bismillah satu ayat daripada Fatihah dia tak sah ikut pada orang hak yang tak baca bismillah. Kita wak lolok. Dia kata macam di Mekah, macam di mana misal wak lolok. Dia panggil imam ratib. Imam yang dilatih khas oleh kerajaan secara resminya untuk menjadi hak ni. Mana hak ni bila imam ratib kah, hak tu pakat diistisnakan daripada tadi. Walau tak baca bismillah pun sah kita ikutnya. Hak tu diistisna juga pula tu. Kerana ittifaq nak ittihadul kalimah. Sah ikut. Bahkan wajib atas imam ni ra'i sekalian mazhab. Wajib atas dia. Balik dia hukumnya wajib mera'i. Balik kita kalau dia tak mera'i pun sah kita ikut kerana imam ratib jadi latih rasmi oleh kerajaan. Kalau dia tak ikut dia jadi berkucar kata. Maka sah walau tak baca pun. Tengok tu hukum tu. Kita nak kiyah tak boleh lah. Tengok di Mekah. Tak boleh di Mekah ni mana ni naruh. Tu gitu. Ni Mekah ni naruh. Itu masalah. Nampak itu dia. Itu dia deh. Banyak lagi lah masalah khilafiyah tu banyak lagi. Itu dia. Habis satu. Hajjatul wada'. Masa Nabi pergi buat tahun Nabi buat haji tahun 10 Hijrah, nya panggil Hajjatul wada' kerana Nabi lepas pada buat haji balik pada tu bulan Safar, di akhir-akhir Safar ataupun tengah-tengah Safar mula ialah Nabi kita sakit.
Nah, manakala masuk bulan Rabiul Awam gini, katanya tak kata 12 juga, hari Isnin juga katanya, iaitu meninggallah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Nabi pergi ke Mekah buat haji, maknanya berwida, bermohon dengan Baitullah sebagai selamat tinggal, balik pada tu wafat matilah dia. Nama dipanggilkan Hajjatul Wada'. Kerana mulai wajib itu dulu pada tu lagi. Wajibkan buat haji itu belum pada tu lagi, tapi Nabi tak ada pergi selalu. Sebagai nak isyarat kata masalah wajib haji ni bila cukup dah sabab syarat dia boleh nak kohor dulu. Nanti nak ayat tengok Nabi. Mula dia wajib dia tak ada pergi buat selalu pada tahun tu. Lepas sahabat-sahabat jadi dia tak pergi lagi. Dia pergi tahun yang 10, kelip pada tu dia mati. Dinamakan tahun Hajjatul Wada'. Maka dia kata masa Nabi duk mengerja Hajjatul Wada', iaitu turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum hingga kepada akhir. Kata setengah inilah ayat akhir diturunkan. Nanti kebanyakan dia kata. Tetapi sekarang ada orang yang mengatakan tidak betul. Yang betulnya ayat yang lain. Ni ya susah masalah kita ni. Masalah kita ni dulu sekarang. Nah, dia sebenarnya benda ni dalam kitab ada cukup lekat dah. Ulama bahasnya, dia bahas daripada mana ayat hak mula-mula diturun sekali. Lepas tu dia mana ayat hak akhir sekali diturunkan. Hak balik mula diturunkan tu pun khilaf juga. Hak balik akhir diturunkan pun khilaf juga. Tak kalau khilaf ni ulama duk khilaf, mari dia kata-kata orang sekarang kata tak betul. Bukan masalah orang sekarang. Ulama itu duk khilaf dah. Mana ayat akhir sekali diturunkan. Kata setengah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata setengah dah ayat lain. Wattaqu yauman wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah dah. Satu ayat tu. Maka dalam kaum-kaum gitu tu kebanyakan hak pertama hak masyhur dan utamaknya hak ni wattaqu ni hak akhir. Kerana ada berapa belah hari belum Nabi nak mati turun ayat ni. Ada pun ayat al-yauma akmaltu lakum tu turun masa dia duduk wukuf di padang Arafah di kaki bukit Jabal Rahmah. Dulu dia tulis ayat tu di kaki bukit dah. Ni makna tepat turun ayat al-yauma akmaltu lakum. Tu dia. Tapi hak pertama hak masyhur tamaknya hak saat ni, iaitu wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah.